Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk bab 12 darasah. Koordinasi dan gerak balas dalam manusia, termasuk dalam tema 2. Okey, dalam buku teks, kamu boleh rujuk pada muka surat 214. Kamu boleh baca dia punya standard pembelajaran. Apa yang kamu perlu dapat setelah topik ni selesai. Okey, jadi kita teruskan dengan topik 12.1 dulu. Okey, perkara pertama, yang ini otak. Apakah otak? Kamu kena tahu dululah bahawa otak ni adalah pusat integrasi yang menterjemah impas saraf. Okey, dia akan terjemahkan impas saraf dan mengkoordinasi suatu gerak balas yang sesuai. Cikgu akan huraikan lanjut pada slide yang berikutnya. Okey, kemudian efektor. Bahagian badan yang terlibat dalam melakukan gerak balas. Contoh, kalau ada gerak balas daripada suatu rangsangan, okey, kalau gerak balas tu melibatkan otot yang bertindak balas dan juga kelenjar, itu adalah efektor. Okey, kemudian koordinasi, okey, adalah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas. Itu adalah maksudnya koordinasi. Bila ada rangsangan tersebut akan dikesan oleh reseptor pada badan kita. Rangsangan boleh jadi sama ada rangsangan luar ataupun rangsangan dalam. Okey, dan bila dirangsang oleh reseptor mengesan rangsangan tersebut, dia akan menghasilkan, badan kita akan menghasilkan gerak balas yang bersesuaian oleh efektor. Okey, jadi dua sistem yang penting dalam koordinasi dan gerak balas adalah saraf dan juga endokrin. Okey, ini contoh persekitaran luar, rangsangan daripada luar sekiranya ada bunyi telefon. Okey, jadi apa yang berlaku adalah bunyi tersebut akan dikesan oleh reseptor deria. Deria telinga lah sebab bunyi kan. Jadi organ deria iaitu telinga akan diubah menjadi, bukan telinga yang diubah. Okey, dia punya rangsangan tu akan diubah menjadi impas saraf. Kemudian impas saraf akan dihantar ke otak. Tapi melalui neuron deria. Neuron adalah sel saraf deria ke pusat integrasi, dan pusat integrasi iaitu otak, okey, akan menginterpretasi rancangan tersebut dan dia akan mencetuskan gerak balas, dan gerak balas tersebut akan dihantar ke neuron motor, ke efektor melalui neuron motor oleh impas lah. Okey, apa saja yang berlaku di dalam saraf akan dihantar melalui impas. Jadi efektor akan menghasilkan gerak balas dengan menjawab telefon. Okey, yang kedua adalah gerak balas dalaman. Okey, iaitu rangsangan daripada persekitaran dalam. Contoh, tekanan darah meningkat semasa berlari. Jadi tekanan yang meningkat akan dikesan oleh baroreseptor. Reseptor iaitu baroreseptor lah di arka aorta dan arteri karotid. Kemudian impas saraf dihantar melalui neuron deria ke pusat integrasi. Okey, pusat kawalan kardiovaskular jantung di medula oblongata. Jadi pusat kawalan kardiovaskular menghantar impas saraf melalui neuron motor ke efektor. Dan efektor bergerak balas iaitu pengecutan otot kardium jantung menjadi perlahan dan pengembangan diameter saluran darah untuk menurunkan tekanan darah ke julat yang normal. Okey, yang tu persekitaran dalam. Okey, jadi suatu organisma berupaya untuk mengesan perubahan. Yang ini adalah maksudnya kepekaan lah dalam persekitaran dan bergerak balas terhadap perubahan. Perubahan kita namakan sebagai rangsangan yang terdiri daripada luar dan juga dalam. Okey. Komponen yang mengesan rangsangan tersebut dipanggil reseptor. Okey, reseptor ialah sel deria. Okey, sel deria khas yang berfungsi mengesan rangsangan. Okey, jadi kita tengok jenis-jenis reseptor. Kita ada kemoreseptor. Kemoreseptor mengesan bahan kimia. Rangsangannya adalah bahan kimia lah. Mekanoreseptor, rangsangan yang terlibat ialah perubahan tekanan mekanikal. Maksudnya kalau kita cucuk ke tekan dekat kita punya badan, akan dikesan oleh mekanoreseptor.
Kemudian yang ketiga, kita ada fotoreseptor yang mengesan cahaya. Yang keempat, termoreseptor, perubahan suhu. Yang kelima, baroreseptor, perubahan tekanan pada dinding arteri darah. Dan yang keenam, kita ada nociceptor, iaitu dia mengesan kesakitan. Yang ni adalah tambahan lah. Kalau contoh, kalau kita sekadar tekan saja, itu mechanoreceptor. Tapi kalau kita tekan sehingga menyebabkan kesakitan, ia akan dikesan oleh nociceptor lah. Jadi nociceptor ni kedudukannya berada di dalam sikit. Dalam badan kita, lebih dalam lah kedudukan dia. Okey, gerak balas pula, cikgu rasa tak perlu cikgu terangkan dengan lanjut. Okey, mengapa organisma perlu bertindak balas terhadap suatu rangsangan? Ini sangatlah penting untuk membolehkan organisme bergerak balas terhadap rangsangan. Sebab yang pertama, kita dapat beradaptasi dengan perubahan persekitaran. Okey, yang kedua, dapat melindungi organisme daripada bahaya. Kalau ada contoh, kita dapat rasa kepanasan ke apa ke, api ke kan. Jadi kita boleh kesan rangsangan ini, kita boleh larilah selamatkan diri kita. Yang ketiga, dapat memastikan kemandirian organisme. Maksudnya, memastikan organisme tu dia boleh survive. Okey, dan yang terakhir, dapat kawal atur persekitaran dalam melalui homeostasis. Maksudnya, kalau dalam badan kita suhu meningkat, kita boleh turunkan kembali kepada tahap yang normal. Ini maksudnya homeostasis. Okey, habis 12.1, kita akan masuk 12.2, iaitu sistem saraf. Yang mana sistem yang sangat terlibatlah dalam koordinasi dan gerak balas. Okey, jadi kamu kena faham bahawa sistem saraf manusia fungsinya adalah untuk mengkoordinasi tindakan manusia. Macam mana dia nak mengkoordinasi tindakan? Adalah melalui penghantaran impas dan juga akan menghasilkan gerak balas terhadap rangsangan tersebut. Okey, jadi sistem saraf manusia dia terbahagi kepada dua sistem yang utama yang kamu kena ingat, iaitu kita ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Okey, kalau sistem saraf pusat dia terdiri daripada otak. Kalau kamu tengok di sini ya. Otak kat sini. Okey, dan juga yang warna kuning ni adalah saraf tunjang. Saraf tunjang ni. Okey, manakala sistem saraf periferi ni pula, dia adalah saraf kranium yang mana kamu nampak saraf kranium ni dia keluar daripada otak. Dan mana saraf spina pula dia daripada saraf tunjang. Okey, otak. Ni saraf kranium kamu nampak daripada otak tu dia keluar saraf di tepi-tepi, itu kita namakan saraf kranium. Okey, ni cikgu tak terang dah. Okey, kita terus kepada sistem saraf pusat. Okey, sistem saraf pusat yang terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Yang mana kepentingannya adalah, okey, dia adalah pusat kawalan badan yang terlibat dalam integrasi, proses dan koordinasi maklumat yang diterima daripada reseptor. Okey, reseptor dia akan hantar ke sistem saraf pusat untuk dihantar ke efektor bagi gerak balas. Otak, yang ni tadi kita dah tengok bahagian-bahagian otak. Kita ada cerebrum, cerebellum, hypothalamus, medulla oblongata dan juga kelenjar pituitary. Yang ni memang wajib untuk kamu ingat dan juga hafal. Okey, kita tengok yang paling besar sekali, kita ada bahagian atas ni, bahagian atas ni adalah cerebrum. Okey, cerebrum paling besar dan kompleks pada bahagian hadapan otak. Okey, dia permukaan yang berlipat-lipat bahagian hadapan otak. Okey, kenapa dia berlipat? Untuk menambahkan luas permukaan supaya lebih banyak saraf dapat dimuatkan. Okey, yang ketiga dia adalah pusat kawalan. Yang ni kena hafal lah. Emosi, pendengaran, penglihatan, personality dan tindakan terkawal. Tindakan terkawal adalah tindakan yang kita boleh kawal sendiri. Okey, jadi cerebrum dia akan menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor. Dan bila lepas dia terima maklumat dan rangsangan daripada reseptor, dia akan analisis,
integrasi dan hubung kait untuk menghasilkan persepsi seria. Bukan seria, persepsi deria. Okey, jadi gerak balas ditentukan dan arahan diberikan kepada efektor. Cerebrum juga bertanggungjawab terhadap keupayaan mental yang tinggi seperti pembelajaran, kebolehan mengingat, kemahiran berbahasa dan kemahiran matematik. Jadi kalau kita tengok di sini, semua orang ada cerebrum. Dan sepatutnya cerebrum ni yang menyebabkan bila semua orang ada, sepatutnya kebolehan mengingat, kemahiran berbahasa, kemahiran matematik juga adalah sama. Cumanya mungkin cara kita untuk melatih kita punya otak. Okey, kemudian kita ada hypothalamus. Hypothalamus ni kamu tengok bahagian sini ya. Okey, hypothalamus mengkoordinasi homeostasis. Homeostasis kita akan belajar nanti. Okey, jadi dia juga adalah pusat kawalan untuk suhu badan, keseimbangan air, tekanan darah, mengesan kelaparan, dahaga dan keletihan. Yang ketiga, kita ada cerebellum. Okey, bahagian bawah ni kalau kita belakang, memelihara keseimbangan badan. Maksudnya bagi badan kita stabil lah, kita boleh berdiri dengan tegak. Serta koordinasi pengecutan otot untuk pergerakan badan. Itu adalah bahagian cerebellum. Jadi kita tahulah kalau cerebellum kita tercedera, dia akan mengganggu kita punya keseimbangan badan. Kalau kita jalan saja, kita tak boleh jalan straight. Mungkin bila kita nak pergi lurus, kita akan orang kata apa, macam kona lah. Okey, jatuh, jalan pun jatuh-jatuh. Okey, kemudian yang keempat kita ada kelenjar pituitary. Ni kelenjar ni ya. Kelenjar pituitary dia terletak pada dasar hypothalamus dan kelenjar utama dalam sistem endokrin. Maksudnya dia terlibat banyaklah dalam sistem endokrin dan dia akan merembes hormon yang mengawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Maksudnya kelenjar pituitary dia akan merembeskan hormon, dia akan mengeluarkan hormon dan hormon yang dikeluarkan ini akan mengawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Lebih kata dia lah yang utamalah. Okey, kemudian yang terakhir kita ada medulla oblongata. Kawasan sini ya, medulla oblongata. Anterior cerebellum. Dia kawal tindakan luar kawal. Okey, kalau tadi tindakan kawal yang kita boleh kawal dikawal oleh bahagian cerebrum. Kalau yang ini luar kawal dikawal oleh medulla oblongata. Okey, dia juga kawal denyutan jantung sebab kita tak boleh kawal kan. Pernafasan kita tak boleh kawal. Pencernaan makanan, pemvasocerutan ini adalah pengembangan dan pengecutan salur darah. Okey, tekanan darah, peristalsis, muntah, batuk, bersin dan juga menelan. Okey, yang kedua dalam sistem saraf utama atau sistem saraf pusat, kita ada saraf tunjang. Okey, dia terletak dalam turus vertebra. Ni tulang belakang lah kalau kita tengok ni. Okey, dikelilingi oleh bendalis cerebrospina yang mana cerebrospina ni memberi perlindungan dan bagi nutrien kepada saraf tunjang sebab mereka juga adalah sejenis sel lah. Jadi memerlukan nutrien. Okey, fungsi saraf tunjang dia akan proses beberapa jenis maklumat deria dan menghantar gerak balas melalui neuron motor. Dia juga mengawal tindakan refleks dan juga menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi. Okey, dalam bahagian saraf tunjang kamu kena tahu bahawa terdapat jirim putih dan juga jirim kelabu. Okey, jirim putih dan jirim kelabu. Jirim putih dekat bahagian luar, jirim kelabu ni macam bentuk H ni. Okey, saraf spina muncul dari saraf tunjang melalui dua cabang pendek iaitu akar dorsal. Kita ada akar dorsal dan juga akar ventral. Okey, yang ni cikgu akan hurai lebih lanjut pada slide yang berikutnya.